ikhwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah yang dikasihi Allah dengan limpah rahmatnya, dapat kita berkumpul lagi dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Kuliah kita malam ini diadakan melalui saluran Google Meet adalah anjuran Gema Nur Iman di bawah pimpinan Yang Berusaha Puan Pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan seluruh AJK Gema Nur Iman. Kuliah maghrib kita hari ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Haji Tuda dengan tajuk kita Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi menambah keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama dan guru-guru kita, ibu bapa kita dan seluruh keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat semua yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Izinnya juga dapat kita bertemu bersua muka dalam majlis ilmu pada malam ini. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah kita sambung pada kelas pengajian kita di dalam kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Merupakan kitab yang amat dituntut untuk mengenal, untuk kita mengetahui, untuk kita menyelidik isi kandungannya. Semoga pegangan kita, akidah kita berpetulan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada malam ini, kita sambung pada kelas pengajian kita berhubung tentang beriman kepada Allah, pasal yang ke-10 pada muka surat yang ke-102 pada pelajaran yang ke-9. Yakni mengiktikadkan bahawa Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka itu. Dan manusia itu tidak dapat menyembunyikan perkara-perkara yang terpendam dalam hatinya.
daripada pengetahuan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam surah Qaf ayat yang ke-16 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat marih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, yang bermaksud, tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui yakni segala-galanya, sedang ia amat halus urusan takbirnya, lagi amat mendalam pengetahuannya. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita mengiktikadkan, yakni meyakinkan bahawa Allah SWT menciptakan manusia, bererti tauhid penciptaan. Tauhid penciptaan. Apabila disebut tauhid penciptaan, ulama-ulama tauhid telah membicarakan, telah mengambil intipati tauhid di dalam kitab suci Al-Quran, yakni ada dua kalimat. Yang pertama kalimat Rabb, yang kedua kalimat ilah. Di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin terdapat Rabb untuk Tuhan. Dan dalam ayat wa ilahukum ilahun wahid, ilah, terdapat kata ilah untuk Tuhan. Maknanya Rabb dan ilah untuk Tuhan. Sebab itu ulama tauhid mengklasifikasikan tauhid kepada dua jenis. Pertama, tauhid rububiyah yang berasal dari kalimat Rabb. Kedua, tauhid uluhiyah yang berasal dari kalimat ilah. Rabbul Alamin artinya Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Sebab itu tauhid rububiyah dapat diertikan sebagai Tuhan penciptaan. Apa-apa pun, semua jemaah kena meneliti apa yang saya ingin sampaikan. Kerana di dalam tauhid rububiyah dan dijelaskan tauhid uluhiyah. Di dalam tauhid rububiyah dan di dalam tauhid uluhiyah terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya pada lahiriahnya dan kita percaya pada segi rohaniahnya. Kalau kita percaya pada itu zahiriahnya saja, nanti kita terbawa kepada tauhid 3. Jadi kita nak percaya tauhid rububiyah dan kita percaya apa yang terkandung di dalam tauhid rububiyah. Itu yang saya ingin nak menjelaskan. Ya.
Sedangkan ilah artinya sebagai Tuhan yang diabadikan. Sebab itu tauhid rububiyah arti ialah tauhid pengabdian. Tahulah kita sekarang, fahamlah kita sekarang, tauhid rububiyah adalah tauhid penciptaan. Tauhid uluhiyah ialah tauhid pengabdian. Pengabdian. Tauhid rububiyah ialah pengakuan bahawa seluruh alam ini, baik alam nyata ataupun alam benda atau alam mulki atau alam ghaib, yakni alam roh, alam malakut, dicipta oleh Tuhan. Dicipta oleh Tuhan. Maknanya itu sebab dikatakan tauhid penciptaan. Seluruh alam. Tuhan yang satu itulah yang menciptakan bumi. Tuhan yang satu itulah yang menciptakan bumi. Ini yang kita ceritakan, yang kita bahaskan. Yang telah lalu. Tuhan yang satu itulah yang menciptakan bumi. Tetapi harus diingat. Saya mengingatkan berulang-ulang. Penciptaan ialah fa'il ataupun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terdapat sifat-sifat Allah. Tidak memadai kita mengenal, percaya dan juga yakin sekadar Allah itu sebagai Tuhan penciptaan. Tak memadai. Ya. Tuhan yang satu itulah yang mencipta bumi. Mencipta bumi, langit, bulan, bintang dan juga matahari. Itu sebab dikatakan Tuhan penciptaan. Tuhan yang satu itu jugalah yang mencipta jin, malaikat dan juga iblis. Tuhan yang satu itu jugalah yang menghidupkan segala yang hidup. Menghidupkan segala yang hidup. Tuhan yang satu itu jugalah yang menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman. Jadi kita nampak dah semuanya tu yang maujud ni, yang ada ni, semuanya adalah ciptaan Allah. Tuhan yang satu itu jugalah yang mencipta mata kita semua, mata kita memandang tu. Tuhan yang satu itu jugalah yang mencipta negara lain di dunia ini. Negara apa tuan-tuan? Negara akhirat. Dia yang menciptanya. Tuhan yang satu itu jugalah yang mencipta kuman dan nyamuk dan lain-lainnya. Maknanya habis. Di dalam pengetahuan kita, di luar daripada pengetahuan kita, semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita mentauhidkan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Tauhid uluhiyah. Hanya kepada yang satu itulah kita menyembah, memuja, meminta pertolongan, beribadat dan juga berzikir. Pada minggu lepas, saya telah sarahkan berhubung tentang sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan, yakni kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Dan berkehendak tiap sesuatu yang lain kepadanya.
telah disarahkan juga, yakni tiada yang kaya. Maknanya, makna ketuhanan tiada yang kaya melainkan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Ada berapa sifat terkandung di dalam tu? Ada 11 sifat. Baik, kita lupakan dulu. Tuhan yang satu itu jugalah yang kita sanjung, yang kita puja. Minta pertolongan, perlindungan dari segala bahaya. Ketiga, kita mohon kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kita tidak boleh memohon meminta dari kubur dan lain-lain. Dan tauhid uluhiyah hanya dimiliki oleh beberapa orang manusia yang meyakini adanya Tuhan yang mencipta segala yang ada serta menundukkan kepala menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila disebut saja dikatakan iaitu kaya Allah Ta'ala daripada tiap sesuatu yang lain. Maknanya yang lain tak ada. Sekiranya Allah Ta'ala tak ada bersifat dengan 11 sifat, bukan dinamakan kaya Allah Ta'ala. Begitu juga dikatakan iftiqaru ilaih an kulli ma siwah. Berkehendak tiap-tiap sesuatu yang lain. Yang lain tu berkehendak kepada dia. Mengandungi 9 sifat. Jadi dengan adanya 9 sifat itu maka kita berkehendak kepada dia. Tahulah kita, fahamlah kita. Siapa kita? Baik. Mengiktikadkan bahawa Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Dengan apa Allah Ta'ala nak mencipta? Bukti itu sebabnya bukan sekadar memadai kita percaya Allah Ta'ala itu mencipta kita, mencipta manusia, mencipta makhluk yang berupa manusia. Aku dah percaya dah dalam ni. Allah Ta'ala yang mencipta aku. Tetapi dengan apa? Itulah alim ulama khusus di dalam tauhid, yakni Al-Imam Al-As'ari dengan Al-Imam Al-Maturidi telah menjelaskan tentang sifat 20. Mengiktikadkan bahawa yang mencipta manusia itu dan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka itu, dan manusia itu tidak dapat menyembunyikan perkara yang terpendam dalam hatinya daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, tiada perbuatan melainkan perbuatan Allah yang mencipta manusia. Tiada lah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. La, tiada Tuhan. Melainkan Allah. Maknanya, dalam kalimah tauhid tersebut, dia terbagi dua. Satu kalimah nafi. Satu kalimah isbat. Nafi menolak. Isbat kita menetapkan. Kita menetapkan. Jadi maknanya, iaitu kita mengiktikadkan, kita itu meyakinkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta manusia, makhluk berupa manusia, iaitu kita.
dengan kesepaduan 4 sifatnya. Jadi kalau kita didedahkan dengan tauhid 3 serangkai, kita kena faham, mendalami perkara tersebut. Tauhid penciptaan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan al-sifat. Tapi yang terkandung di dalam tauhid rububiyah, yang terkandung di dalam tauhid uluhiyah, yang terkandung di dalam tauhid asma dan juga al-sifat, itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-As'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi. Jadi maksud tiada perbuatan melainkan perbuatan Allah mencipta manusia daripada tiada kepada ada, kemudian ditiadakan dengan kesepaduan 4 sifatnya, iaitu sifat kudrat, iradah, ilmu dan juga hayat. Berlakunya majlis ilmu kita ni, siapa yang cipta? Allah. Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan kita ni. Apabila sebut mencipta, maka hakikatnya adalah dengan kudrat, iradah serta ilmu Allah Ta'ala serta bersifat hayat. Maknanya dengan kuasa, dengan kehendak, dengan pengetahuan Allah dan juga dengan sifat hidupnya, maka jadilah majlis ilmu pada malam ini. Itu dia mencipta. Jadi kita nampak, kita lihat, kita saksi perbuatan kita tu di dalam perbuatan tersebut ataupun di dalam kandungan perbuatan tersebut, kita nampak sifat-sifat tersebut. Sifat apa? Sifat kudrat, iradah, ilmu dengan sifat hayat. Nampak? Maknanya kesan daripada sifat-sifat tersebut. Berlakulah ciptaan Allah Ta'ala yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Terasa pada hati tu, yang aku ni bersifat lemah. Tak memadai kita tu hanya tahu tentang sifat rububiyah. Kesepaduan 4 sifatnya, iaitu sifat kudrat, iradah, ilmu dan hayat. Jika salah satu daripada 4 sifat ini tidak ada, ataupun maka makhluk ini tidak akan ada. Makhluk apa? Berupa manusia ni, tak ada. Jadi kalau kita percaya saja Allah Ta'ala itu mencipta kita tanpa kita mengetahui ataupun tertuju kepada zat yang menjadikan, maknanya tak sempurna. Kewujudan manusia, iaitu makhluk ini, di alam ini, menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat kudrah, iradah, ilmu dan juga hayat yang mencipta manusia. Kewujudan manusia ataupun makhluk yang berupa manusia di alam ini menunjukkan Allah Ta'ala bersifat kudrah, iradah, ilmu dan juga hayat yang mencipta manusia. Jadi saya nak tekankan betul-betul dalam perkara tersebut. Itulah tauhid. Itulah akidah. Kepercayaan, keyakinan kita. Meyakinkan, mengiktikadkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang lain. Dan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka itu. Apa yang tersembunyi? Ialah jika hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadikan kita, yang mencipta kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun,
dan Allah Ta'ala yang mencipta kita, yang menjadikan kita dan mencipta perbuatan kita, tak ada yang lain melainkan dia. Jadi maksudnya iaitu la tiada, dia sahaja. Jadi apabila disebut dia, dialah. Itu sebab kita menghadapkan diri kepada dia. Maknanya tadi tu itulah sifat-sifat ketuhanan tu. Jadi sifat-sifat ketuhanan dia bukan sifat-sifat iftiqaru ilaih an kulli ma siwah. Maknanya berkehendak tiap-tiap sesuatu yang lain kepadanya. Bahawasanya kita ni yang kita percaya kepada Tuhan itu penciptaan. Kita percaya pada Tuhan penciptaan. Jadi itu pasalnya kita nak jadi mesti ada yang menjadikan. Itulah iftiqaru ilaih an kulli ma siwah. Maknanya kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat-sifat Allah. Dan manusia itu tidak dapat menyembunyikan perkara-perkara yang terpendam dalam hatinya. Jadi akidah kita, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah putus makrifah, pengenalan kita. Jadi Allah Ta'ala yang mengetahui, menjadikan kita. Tidak ada yang tidak diketahui, melainkan diketahuinya. Jadi apa pengetahuan kita adalah pengetahuannya. Kalau ada pengetahuan kita, bermaksud ada dua pengetahuan. La, nafikan. Itulah tauhid. Hanya dia saja yang wujud. Wujud artinya ada, dia saja yang ada. Maknanya ada tersebut, sifat ada tu. Sifat ada tu berdiri pada zat. Ada juga yang kata salah faham. Sifat 20. Jadi sifat, adakah Allah Ta'ala tu hanya bersifat 20? Jawapannya tidak. Zat tersebut mempunyai sifat kesempurnaan. Maha suci daripada kekurangan. Itu zat. Soalnya macam mana kita nak kenal zat yang mempunyai sifat kesempurnaan, maha suci daripada kekurangan? Jalan atau caranya adalah dengan kita nak mengenal dia, iaitu mengenal sifat-sifat dia. Jadi sifat-sifat dia terkandung di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kurnia rahmat, nikmat kepada Al-Imam Al-As'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Bukan semua pula dapat. Jadi diambil daripada Al-Quran tersebut, sifat-sifat tersebut. Sebab kita nak kenal dia. Jadi dengan sifat tersebut, maka dapatlah kenal akan zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Tahulah kita sekarang bahawasanya zat tersebut yang bernama Allah. Siapa yang beri nama Allah? Allah Ta'ala sendiri beri nama dia Allah. Anallahu la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ataupun anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah. Jadi semuanya itu diketahui oleh Allah. Putus makrifah. Aku ketahui tentang kudrat aku. Ketahui. Aku ketahui tentang kehendak aku. Semua itu di dalam pengetahuan Allah. Ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Sedang
sedang pengetahuan kami lebih dekat daripada, iaitu daripada urat lehernya, mana urat nyawa kita. Nah, tu pasalnya alim ulama tauhid membahagikan kepada 3. Satu, dikatakan ilmu yakin. Ilmu yakin. Yang kedua, ain yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Benar lagi yakin. Ain yakin. Ataupun katakan ilmu yakin. Ilmu yang sebenar-benarnya. Ilmu yang sebenar-benar ni membawa kita kepada ain yakin. Ain yakin. Mana ain yakin apa? Maknanya jelas terang bahawa tiap sesuatu ini adalah ilmu yang aku yakin, yang aku percaya. Wujudnya adalah ilmu. Hakul yakin, benar lagi yakin. Jadi, apa contoh dia? Saya selalu bawa lah tentang Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang. Orang nak buat Jambatan Pulau Pinang tu, daripada seberang perai, nak pergi ke Pulau Pinang, pasti memiliki ilmu yakin. Iaitu, dengan ilmu yakin tersebutlah, maka boleh dibuat jambatan. Macam-macam lah ilmu tu. Dengan ilmu ekonomi, dengan ilmu keselamatannya, dengan ilmu, macam-macam ilmu. Maknanya kata, ditulis di dalam satu kertas kerja. Itu ilmu yakin. Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yakin. Tersurat. Nanti kita sentuh sebelah ni kepada percaya kepada Nabi. Jadi maknanya tersurat. Kemudian pada ilmu yakin itulah maka dikeluarkan, dizahirkan, dilahirkan. Barulah dicipta. Daripada seberang perai sampai ke Pulau Pinang. Baru nampak ain yakin. Penglihatan kita tu betul-betul nampak inilah Jambatan Pulau Pinang. Kalau orang lalu dekat seberang perai, nampaklah Jambatan Pulau Pinang. Walaupun dalam gambar ada banyak semua sebagainya. Tapi kalau kita lalu lagi nampak. Benarlah ini Jambatan Pulau Pinang. Tapi nak membenarkannya bagaimana? Kita pergi ke seberang perai itu. Seberang perai, awal Jambatan Pulau Pinang. Kemudian, sama ada kita jalan kaki ke, sama ada naik basikal ke, naik lori ke, naik kereta ke, apa ke benda ke, kita naik atas Jambatan Pulau Pinang, maka sampailah kita ke seberang, menyeberangi selat Pulau Pinang, sampailah ke Pulau Pinang. Jadi sampai ke Pulau Pinang. Kemudian, barulah kita benarkan. Apa yang kita nak benarkan? Lahiriahnya kita membenarkan inilah Jambatan Pulau Pinang. Tapi orang terlupa, terlalai. Yang nak dibenarkannya adalah ilmu yakin. Yang dia tu berjalan di atas ilmu. Itu yang selalu kekurangan. Khilaf di situ. Yang nak diyakinkan, yang nak diiktikadkan adalah ilmu yakin tu. Yang nak iktikadkan tu adalah dengan kudratnya, iradahnya. Maka berjalanlah kita di atas kudrat, iradah serta ilmu Allah Ta'ala dan juga sifat hayatnya. Jadi yang kita benarkan tu, ini Jambatan Pulau Pinang. Hakikatnya kita membenarkan ilmu yang kita yakin. Ilmu kita yakin apa? Iaitu ilmu mentauhidkan Allah. Tak ada ilmu melainkan ilmu Allah. Itu yang kita yakin. Itu yang kita berjalan. Itu dikatakan kita hidup di atas tauhid kepada Allah SWT. Sampailah kita mati. Baru sampai kepada
Hakul yakin, benar lagi yakin. Harap-harap apa faham. Jadi maknanya di sini, kita mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Dalam hati itu terbayang dah. Dalam hati itu. Terbayang. Apa yang kita terbayang dalam hati itu, iaitu sifat istina' dan iftiqaru ilaih. Mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu. Allah Ta'ala mengetahui. Tak ada satu pun yang tidak diketahui. Jalan atau caranya. Sebab dia yang menjadikan lahir dan batin kita. Susah ke senang ke yang kita rasa tu? Dia. Allah. Dan manusia itu tidak dapat menyembunyikan kepada perkara yang terpendam dalam hatinya. Memanglah sebab kita tak ada. Lah. Daripada pengetahuan Allah. Itu sebab disebut pengetahuan Allah. Ilmu Allah. Jadi kalau kita mengaji tauhid, maknanya takluk. Sifat takluk ilmu. Takluk ni apa? Perhubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Dicipta dengan pencipta. Itulah takluk. Pengetahuan. Ini baru dipegang, dijelaskan. Dan di dalam satu ayat lagi, dia kata apa sini? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dalam surah Al-Mulk ayat ke-14. Tidakkah Allah, hati tu dah ada terdetik dah. Allah ni apa? Nama kepada zat wajibal wujud. Nama. Itu sebabnya kita menyebut nama Allah sehari semalam, beribu kali. Tetapi kita tidak kenal diri yang empunya nama. Ini yang dimasalah. Itu pasal saya tu berhia-hia sangat nak mengenalkan akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Agar dia terang jelas. Tidak terdinding oleh sesuatu pun. Sebab yang meninding pun sifat dia. Kita tak kenal sifat dia. Terdinding dengan sifat dia. Jadi, eloklah kita kenal juga akan sifat-sifat tersebut. Kenallah kita. Baru ini katakan penciptaan. Baru kita tahu. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu? Maknanya tanya tersebut. Dah tentulah ia. Mengetahui segala-gala yang maknanya segala-galanya. Mengetahui. Yakni segala-gala. Maknanya makrifah. Dia kenal segala-galanya. Sedang ia amat halus urusan takbirnya. Halus urusan takbirnya. Lagi amat mendalam pengetahuannya. Pengetahuan apa? Pengetahuan Allah. Jadi tidak ada berilmu melainkan ilmu Allah. Itu tauhid. Jadi Allah Ta'ala nak mencipta manusia adalah dengan ilmu dia baru jadi. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala disebut Allah, maka tasdik pada hati. Tasdik pada sifat wujud tu, tasdik pada hati. Maknanya sifat nafsiah tu, wujud, maknanya tasdik kepada hati, maujud dalam hati. Allah. Itu sebabnya bukan kata la di situ. Perkataan la ilaha illallah. La ilaha. La situ. Bukan mereka kata benda tu, benda yang kita menafikan yang dikatakan Tuhan-Tuhan lain. Bukan. Yang kita nak nafikan tu sifat-sifat yang tidak layak tu. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Mengiktikadkan, meyakinkan. Kalau beriktikad, yakin dalam hati. Iktikad, yakin. Yakin apa? Kepada Tuhan.
yang mencipta, yang menjadikan ataupun fa'il perbuatan dia. Mencipta tu perbuatan dia lah. Jadi dengan perbuatan dia tu adalah dengan sifat kudrat dia, iradahnya, ilmunya dan juga sifat hayatnya. Maka jadilah. Kun, jadi. Mengiktikadkan bahawa Allah mengutus seorang Rasul. Mengiktikadkan. Mengutus seorang Rasul. Setiap umat. Maknanya ada 25 yang wajib kita ketahui. Rasul. Apabila disebut Rasul, maka dia juga adalah Nabi. Dia juga adalah Nabi. Mengajak dan menyeru mereka itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Itulah tadi makna dia dah kenal siapa itu Allah. Allah itu Tuhan dia. Allah itu Tuhanku yang bersifat istina' an kulli ma siwah dan bersifat iftiqaru ilaih an kulli ma siwah. Itulah Tuhanku. Dan soal kenapa aku menyembah dia? Pasal aku kenal dia. Aku tahu dia. Aku tak sembah yang lain. Aku sembah dia. Sebab dia mempunyai sifat kaya daripada tiap-tiap sesuatu. Maka maknanya Al-Uluhiyah. Tidak ada yang kaya melainkan dia. Dan berkehendak tiap sesuatu kepada dia. Berkehendak mana aku menyembah kepada dia. Fahamlah kita. Kenapa engkau menyembah Allah? Sebab Allah tu Tuhanku. Bukan menyembah berhala-hala. Bukan menyembah berhala-hala. Kenapa nak menyembah berhala pula? Pasal berhala tu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditanya oleh orang yang bukan Islam kepada saya, orang Hindu, berhubung tentang agama. Dia kata semua agama tertuju kepada Tuhan Allah, dia kata. Tak ada satu agama pun yang tidak dijadikan oleh Tuhan Allah, dia kata. Jadi kita tu sebagai agama Islam, apa kita kata? Dia berkata tu hanya kata sebagai adat saja dalam hati kita. Sebab apa? Pertama, kita benarkan. Betul. Sebab itu dalam ilmu Allah. Tidak ada satu agama pun yang tidak dijadikan oleh Allah. Itu pun agama yang dia percaya itu agama, sedangkan itu bukan agama. Jadi kita cakap juga, betul, semuanya itu dijadikan oleh Allah. Tetapi agama di sisi Allah ialah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisiku adalah agama Islam. Tersurat di dalam Al-Quran. Tidak tersurat di dalam buku itu Brahmah dia ada itu 11 jilid. Tak ada. Tak ada juga di dalam itu buku-buku yang lain-lain semua. Tak ada. Yang ada dalam Al-Quran saja perkataan semua menunjukkan, menandakan Allah Ta'ala yang menjadikan semua. Tetapi hakikatnya agama Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengiktikadkan bahawa Allah itu mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. Maknanya setiap umat tu ada Rasul. Mengajak dan menyuruh mereka itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Fahamlah kita sekarang ni, Rasul tu utusan Allah. Bukan menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri dan ke firman Allah. Kita nak faham, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah seluruh makhluk yang dijadikannya
adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Itu yang kita kena teliti dan kita kena faham. Allah menjadikan makhluk sebagai tanda kewujudannya. Allah menjadikan makhluk sebagai tanda kewujudannya. Tanda dia ada. Sebab ini sifat baharu, tanda wujud. Atau keesaannya. Jika kewujudan makhluk, tanda keesaannya, sudah pasti Allah Ta'ala mengingatkan makhluk yang dijadikannya ingat bahawa dia iaitu makhluk ialah tanda keesaan Allah. Kena ingat. Kita tu kena ingat bahawa aku ni tanda keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Esa. Oleh kerana makhluk yang berupa manusia bersifat lalai dan juga lupa, maka Allah Ta'ala jadikan seorang Rasul. Allah Ta'ala jadikan seorang Rasul dengan kehendak dia, dengan kuasa dia, dengan pengetahuan dia, dengan sifat hayat dia, jadikan seorang Rasul dari kalangan manusia. Maknanya setiap umat tu, untuk mengingatkan tujuan kita dijadikan dan dicipta oleh Allah SWT, mengingati Allah, mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Wallahu, maknanya baru kita nampak tu wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Baru kita nampak. Ataupun mentauhidkan Allah. Jadi baginda Rasulullah SAW itu maknanya setiap yang diperintah oleh Allah, contohnya mentauhidkan Allah, terlebih dahulu dipraktikkan oleh itu sifat Nabi. Saya sengaja nak kenalkan pada sifat Nabi yang saya catat di sini. Dipraktikkannya dalam hidup dan juga dalam penghidupannya. Kemudian barulah disampaikannya kepada makhluk berupa manusia kita. Dengan tanpa makna menyembunyikan sedikit pun perkara tersebut. Jadi, perkara yang nak disampaikannya kepada makhluk ialah mentauhidkan Allah. Itu perkara yang nak disampaikan. Kalau umpama macam benda lah, satu benda. Ambillah apa benda pun, nak disampaikannya kepada seseorang. Benda tersebut. Dia datang daripada sipulan-sipulan. Baru kita nampak benda tu sampai. Jadi makna kata, di sinilah sifat-sifat Nabi. Maknanya sifat sidik dia. Iaitu dikatakan, sifat dia itu adalah sifat benar. Sifat amanah, tabligh dan juga fatonah. Jadi, hidup dan penghidupan kita ini atas dasar 4 sifat tersebut. Saya ulang balik, hidup dan penghidupan kita, makna sifat kelakuan kita ni, atas 4 sifat. Sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh dan juga sifat fatonah. Jika kita ada 4 sifat tersebut, bermakna kita itu mengakui, membenarkan perbuatan kita itu, kelakuan kita itu, kita menerima apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya. Contohnya sembahyang. Sembahyang. Dalam sembahyang itu, di luar nampak itulah perbuatan aku bersembahyang. Kita pandang ke dalam, kita nampak perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dirikan sembahyang seperti mana kamu melihat aku bersembahyang. Kita nampak perbuatan kita. Dalam perbuatan kita tu, kita nampak perbuatan baginda Rasulullah SAW. Di dalam perbuatan baginda Rasulullah SAW, kita nampak perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala.
hilang perbuatan baginda, hilang perbuatan semua, maka terzahirlah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat. Kita mengiktikadkannya. Itulah pegangan baginda Rasulullah SAW. Bahawa aku ni tak ada daya dan upaya. Apa dalil dia? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya aku nak menolak sesuatu keburukan pun. Tak ada daya upaya aku pun nak membuat satu kebaikan pun. Melainkan daya upaya Allah Ta'ala yang maha agung. Kan jelas terang. Mana ada kita? Barulah kata orang-orang tasawuf. Kita ni dimiliki oleh Allah. Bukan kita memiliki. Tetapi dimiliki. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibul taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi zululah dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin." Yang bermaksud dalam surah Nahli ayat 36. Dan sesungguhnya maknanya perkataan ni adalah perkataan sebenarnya. Memang perkataan sebenar. Mana sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat manusia. Itu Rasul. Jadi umat kita sekarang, ini namanya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat kita tu, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tak kenal lah kepada Nabi kita, malang sangatlah. Jadi kalau orang kadang-kadang, dia kenal melalui ilmu. Kenal melalui ilmu sahaja. Tetapi tak kenal melalui hakikat ilmu. Yang sebenar-benarnya. Seperti mana yang saya kata tadi, hakul yakin, benar lagi yakin. Perbuatan aku ni adalah perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkojo ke di pejabat di mana dia itu semua. Di situ ada sidik amanah tabligh fotonah. Dia hidup berumah tangga sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Mesti ada sidik amanah tabligh fotonah. Kalau dia hidup sebagai beribadat kepada Allah Ta'ala, mesti ada 4 sifat tersebut. Itu maknanya hidup di dalam penghidupan dia. Sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika satu kurang, tak menjadi sempurna. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul. Maknanya dengan memerintahkan dan menyeru mereka. Maknanya tugas Rasul tadi. Hendaklah kamu menyembah Allah. Hendaklah kamu menyembah Allah. Mentauhidkan Allah. Dah tentulah kita kenal Allah, maka aku sembah Allah. Itu yang saya cakap berulang-ulang. Dan jauhi menyembah taghut, syaitan, berhala dan juga apa sahaja yang menyesatkan. Maknanya, nak tahu taghut, kita kena kenal, suruh kenal. Kena kenal. Kena kenal setan. Setan tu apa? Tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lawan setan memang tak boleh. Itu pasal kita berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada setan yang direjam. Maka di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu, ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi orang yang menerima seruan Nabi, itu yang diberi petunjuk oleh Allah.
Dan ada pula yang ditimpa kesesatan. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita tu kena berhati-hati dalam hidup dan penghidupan kita ni. Sentiasa ingat kepada Allah. Dengan harapan Allah Ta'ala ingat kepada kita. Dia mengingatkan kita, ingatlah segala apa yang diperintahnya, yang disuruhnya. Ingatlah kita apa yang dilarangnya. Oleh itu, menggembaralah kamu di bumi. Belajarlah. Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Itu sifat-sifat Nabi. Saya pun dah sentuh sikit-sikit. Di dalam penghidupan kita ni, Allah SWT sentiasa menduga, mencabar kita. Betul ke tidak engkau kasihkan, cintakan kepada kekasihku, Nabi Muhammad SAW? Nanti Allah Ta'ala duga cabar kita. Maknanya dikurniakan kita rezeki. Dikurniakan kita rezeki. Rahmat. Dapat bekerja. Sebenar itu adalah cabaran dugaan Allah SWT. Betul tak engkau ni ada bersifat sidik dalam bekerja? Bersifat amanah dalam bekerja? Sifat tabligh dalam bekerja? Sifat fotonah dalam bekerja? Kalau kita hidup rumah tangga sebagai ibu, sama juga. Seorang ayah, sama juga. Kalau kerja kontrak, sama juga. Kerja pejabat, sama. Apa benda pun lah. 4 sifat. Bermakna kita tu kenal kepada Nabi kita. Maka kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah kesimpulan. Yang pertamanya, tauhid rububiyah yang saya sarahkan. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ada tauhid penciptaan. Dan juga tauhid uluhiyah adalah tauhid pengabdian. Jadi makna tauhid rububiyah, maknanya iaitu tauhid penciptaan. Maknanya penciptaan. Penciptaan ni perbuatan Allah. Iaitu kita mentauhidkan sifat-sifat Allah. Sifat kudratnya, sifat ilmunya, sifat iradahnya dan sifat hayatnya. Itulah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita, yang mencipta kita. Maka aku menyembah dia. Apa sebab kita menyembah? Sebab dia yang menjadikan aku. Tak ada yang lain. Dia saja. Dan keduanya, kita mengiktikadkan setiap umat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seorang Rasul semata-mata untuk menyampaikan berita daripada dia. Risalah lah. Risalah tauhid contohnya. Iaitu mentauhidkan dia. Tak boleh selain daripada dia, melainkan dia. Jadi mudah-mudahan daripada penjelasan sarahan dua perkara tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan dekat daripada urat marih. Mudah-mudahan hidup hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Tasdik dalam hati yang mempunyai sifat istinab dan iftiqaru ilaih.
insya-Allah berbetulanlah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya serahkan kepada pengurusi majlis. Saya serahkan pada pengurusi majlis untuk kita masuk sisi soal, bukan soal jawab, untuk nak masuk sisi bertanya. Berhubung apa yang saya sampaikan sahaja. Mana yang belum tu, kalau bertanya mungkin saya tangguhkan dulu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi saya serah pada pengurusi majlis, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua jemaah yang mana ada kemusykilan ataupun ada yang nak menambahkan kefahaman, boleh keluarkan soalan untuk bertanya pada Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan menjawab. InsyaAllah. Silakan. Ada yang nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas saya ada tanya. Saya Irma yang tanya pasal yang kehendak Allah tu kan. Belum sampai kehendak Allah semua tu kan. Ya, ya. Jadi macam ni. Kita tahu yang hakikat sebuah penciptaan Allah tu, bila apa yang Rasulullah buat, kita nampak apa yang Allah buat. Macam tadi Ustaz cakap kan, terangkan kan. Betul, Kita betul. nampak dia yang menggerakkan kita semua hari-hari ni pun Allah. Dengan izin Allah kita boleh masak, dengan izin Allah kita boleh kemas rumah, kita boleh buat. Subhanallah. Dan dengan izin Allah juga, kadang-kadang hari tu, mungkin satu hari tu kita tak boleh buat apa-apa. Macam contoh, mungkin adalah kita terasa macam down ke apa ke semua tu. Jadi kita tak boleh buat apa-apa hari tu. Jadi kan, kadang-kadang saya boleh faham, itu adalah ujian. Macam ujian, kenapa saya boleh rasa macam saya tak boleh buat apa-apa dalam hari tu. Sedangkan hari biasa, saya boleh je buat apa-apa. Tapi mungkin itu Allah nak tunjukkan makrifat dia ke, dia nak bagi saya kenal dia ke. Sebab saya sedang diuji Ustaz. Saya sedang diuji dengan sesuatu yang membuatkan saya memang betul-betul down. Saya rasa saya dah tak ada apa-apa daya upaya dah. Sampai tahap macam tu saya rasa diri saya sekarang. Jadi, adakah betul kalau saya menganggap macam hakikat ujian ni, contoh kan saya pernah beritahu yang saya tak boleh benci orang yang sakiti saya. Saya tak boleh benci. Saya tak boleh benci dia. Saya macam masih rindu, saya masih rasa sayang walaupun saya dibenci oleh dia. Macam tu. Jadi, tapi saya tetap tak boleh benci. Saya tetap biasa je perasaan saya kan. Jadi adakah dengan saya memahami hakikat yang ini semua adalah ujian Allah, saya tak wajar untuk membenci dia sebab Allah tak suka kita saling membenci, Allah tak suka kita saling bergaduh. Itu benda yang Allah tak suka kan. Jadi adakah memang fikiran saya yang menganggap benda tu adalah ini hanyalah hakikat ujian. Saya harus menghadapi benda ni jalan terus. Apapun kecaman ke, apapun yang kata-kata dia yang membuatkan saya sakit hati tu, saya abaikan je. Dan saya saya hadapi je, saya jalan je. Dan saya teruskan je dalam mencari makrifat ni. Dan macam saya cakap sebelum kami berpisah, saya cakap saya hanya nak menggantungkan sepenuh harapan dan saya hanya nak kenal Allah, saya nak cari jalan redha Allah. Itu je saya nak, saya katakan sebelum kami berpisah. Dan sekarang ni saya sedang mencari jalan untuk ke arah itu. Dan saya pun pedulikanlah kata-kata orang-orang yang terdekat dengan saya yang mungkin diorang sedang berfikir yang saya ni fikir salah. Maksudnya diorang takut saya macam Ustaz, macam saya tersesat ke, fikiran saya macam mungkin takut saya fikirkan yang selain daripada yang jalan benar ni, jalan yang Allah, ilmu Allah yang sebenarnya. Itulah yang saya tahu, yang orang-orang terdekat dengan saya yang sekarang ni risaukan saya. Mereka takut saya macam tak mengikut jalan yang sepatutnya lah. Bukan faham tauhid yang sebenarnya, bukan dengan akidah yang sebenarnya. Macam tu. Baik. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Sebenarnya
dalam penelitian saya, apa yang saudari sampaikan, apa yang disampaikan itu jugalah jawapannya, ya, pada segi hakikatnya yang sebenar-benarnya. Itulah yang dituntut oleh agama, ya, itulah yang dituntut agama. Jadi, dan itu jugalah yang dikatakan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, sebab dia memandang, melihat dan menyaksi hanya semata-mata kepada Allah. Kedua, dia menyambut apa yang dikurnia oleh Allah dengan penuh kehormatan. Baikkah, tak baikkah, orang katakah, tak katakah. Dan dia sambut dengan penuh penghormatan. Itulah yang dikatakan redha apa yang berlaku. Dan yang ketiganya, tempat ambilan kita adalah tempat yang sahih, betul, benar. Bukan daripada tempat kita mengambil, iaitu daripada perkabaran-perkabaran yang bukan daripada sahihnya. Sahihnya itu aku berpegang daripada guru. Guru berpegang daripada kitab dia. Jadi benda tu benar. Jadi buat masa ini, selain daripada guru saya, Ustaz Haji Abdullah bin Tuda, jadi maknanya iaitu ada lagi guru-guru yang lain saya berpegang. Bukan makna kata jalan saya tu jalan yang saya buat sendiri. Meskipun nampak, dilihat macam seolah-olah saya buat sendiri. Tapi pada hakikatnya, saya tu bertaklid juga kepada guru-guru taklid yang sahih. Jadi, teruskanlah penghidupan tersebut. Sebab apa? Daripada situlah nanti orang akan terasa kebenarannya. Sekurang-kurangnya, apabila kita dah mati, dah tiada, orang akan tahu wanginya, harumnya akan akhlak kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi? Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Silakan. Ambil peluang tanya Ustaz. Mana yang kurang faham, mana yang tak faham, boleh tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak saya nak tanya bab korban sikit Ustaz? Itu dah keluar, tak apalah. Jadi boleh-boleh mana segera, okey? InsyaAllah. Itu, ya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz bab korban ni kan. Kan kita buat korban tu dibahagikan pada 7 bahagian kan. Dalam 7 bahagian tu kita boleh buat kekoh juga kan. Lepas tu kita boleh ke daging korban tu kita bagi pada non-Muslim Ustaz? Itu soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Daging korban ni dia terbahagi kepada 3. Tak adalah sampai 7. Cuma 7 tu kalau seekor lembu besar, mana kata dia tu dibahagi kepada 7 nama ke dalam tu. Ya, 7. Kemudian maknanya benda tu dibahagikan kepada siapa? Kepada orang yang berkorban, kepada orang-orang yang wajib menerima dan juga kepada itu kepada apa? Kepada bahagian orang yang melakukan. Baik. Itu yang pertama. Keduanya, bolehkah diberi korban kepada orang bukan Islam? Sini terbahagi 2 pendapat. Jadi pendapat saya, sebab kamu bertanya dengan saya, tak boleh. Dia untuk orang Islam saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Okay, sama-sama. Cuma saya nak mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita melakukan korban. Jadi bidang saya tu
hikmah hakikat tauhid dan tasawuf. Apa ertinya korban? Kalau kita berbuat korban, maknanya aku berkorban. Maknanya suci, bersih. Itu yang digambarkan darah yang katakan tadi dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak ada dah. Jadi kita buat korban, kita lupakan. Kita lupakan bahawasanya orang tu nak bagi macam mana ke, apa ke, semua ke, tak ada. Tapi dalam itu pasal Nabi cakap, sunat kita memakan sedikit. Itu tak apa. Ya, daripada bahagian kita tu kita makan kalah sedikit, tak apa. Macam tu. Itu. Jadi kita kena, saya nak ringkaskan tu. Hakikat Tuhan, aku berkorban jiwa dan raga. Mana-mana dah habis lah. Wallahualam. Baik, ada apa-apa? Ustaz, berkenaan korban nazar, kita tak boleh bagi makan. Kita tak boleh makan kan? Tapi suami dengan anak-anak kita boleh makan tak Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Satu keluarga. Macam mak-mak saudara apa semua, mak kita bolehlah makan. Itu dia dah termasuk kepada bahagian kita yang dia itu boleh menerima tu, tu boleh. Yang tu. Macam saya berkorban tapi bukannya tanggungan saya sendiri. Macam suami berkorban kalau dia niat nazar, maknanya kami satu keluarga tak boleh makan kan. Ya. Tapi macam saya korban, memanglah suami yang bayarkan duit korban tu 750. Tapi saya niat nazar Ustaz, maknanya saya tak boleh ambil langsung lah daging tu. Tak boleh. Dia nazar tu wajib. Wajibnya macam mana kalau kita tu bernazar, kalau aku dapat sesuatu ni, jadi aku pada tahun ni aku nak buat korban. Jadi korban. Jadi korban tu mereka kata kita tak boleh makan dagingnya pun. Sebab apa? Benda tu dah menjadi wajib ya kita berkorban tu. Ya, wallahu a'lam. Maknanya anak-anak saya, suami saya pun tak boleh makan lah. Tak boleh. Satu keluarga saya tu tak boleh makan. Macam saya bagi pada ibu bapa mertua atau ibu saya, adik-beradik belah saya dengan adik-beradik belah suami saya boleh lah. InsyaAllah boleh. Jadi lebih jelas, lebih baik lagi tanya kepada itu ustaz-ustaz yang berhubung tentang hukum pembahagian ni. Ya. Baik Ustaz. Okey, sama. Okey, ada lagi soalan? Dah 9 suku dah siap Ustaz. Ustaz dah makan ke? Tak apa. Malam ni tak ada apa-apa. Tadi kan kita dah ni. Boleh. Kan? Hari ni tak ada pilihan syak Ustaz. Kita lajak sikit boleh juga. Siapa-siapa nak ada soalan, kita tanya Ustaz. Cumanya yang Ustaz cakap ni, yang Ustaz syarahkan hari ni, cuma pada saya cuma katakan Allah tu Maha Pencipta. Dia mencipta segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan dia ni memiliki kita. Maknanya dia tahu apa sahaja yang kita terdetik sahaja pun dia dah tahu. Betul. Kan? Ya, maknanya betul. segala apa yang akan terjadi tu atas kehendak dia lah. Atas kehendak dia. Sebab apa? Dia yang menjadikan kita. Yang menjadikan kita. Jadi semuanya diketahui oleh dia. Maknanya dia nak buat apa kat kita tu suka hati dia Ustaz kan? Suka hati dia. Macam tu. Tapi di dalam kena redha je lah kan? Kena redha. Kena redha, kena terbuka hati, terima seadanya. Cuma di dalam perkara tersebut, apabila dah umpama seperti kain putih, banyak kata akidah kita dah suci bersih, kemudian maka hendaklah kita corak kain putih tersebut. Dengan apa? Dengan iaitu dikatakan dengan hukum syar'i, dengan hukum itu akal, dengan hukum adat. Benda tu ketiga-tiga ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam kelas pengajian kita ni, kita nak mensucikan
nak membersihkan, nak diteluskan, nak diikhlaskan. Makna tidak dikeranakan dengan satu kerana. Jadi kalau dah putih bersih, maka baru dicorak benda tu. Bukan bermakna dia apabila dikatakan semuanya itu atas takdir Allah, maka aku menyerah diri. Tidak. Maknanya dalam hal tersebut kita kena balik kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi Al-Quran datang daripada Allah Ta'ala, Sunnah datang daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahualam. Alhamdulillah. Tapi bila faham ni Ustaz, kita lagi lebih kita lagi rasa lebih tenang. Amin. Maknanya kita dah tahu apa-apa saja adalah kehendak Allah. Tu je. Itulah saya tambah sikit. Apabila kita dah kenal, maksudnya kita dah tahu, kita berbuat solat. Saya selalu bawa bab solat. Bab solat. Pada segi syariatnya, kita melakukan, kita memperbuat, kita betul-betul merasakan. Perbuatan kita tu betul-betul perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perbuatan aku. Jadi aku dapat rasa macam ringan sangat, senang sangat. Maknanya kalau kita yang berbuat, beratlah. Beratlah. Sama orang nak bangun tahajud malam lah. Maknanya kalau kita yang berbuat tahajud malam, memang rasa berat. Tapi apabila misal kata kita merasakan Allah Ta'ala yang pimpin kita, yang bimbing kita, yang katakan semuanya dia, kita rasa ringan, senang saja. Maknanya aku ikut hak dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa lagi? Ada lagi yang nak bertanya? Alhamdulillah. Bila kita rasa Allah tu tengok je kita, Ustaz, kan kita tak berani nak buat sesuatu yang salah. Amin ya Allah, amin insya-Allah, mudah-mudahan. Bila kita rasa nak buat, kita rasa tak boleh, tak jadi. Betul. InsyaAllah lah. Amin. Kan? Ada lagi ke yang nak bertanya? Tak ada, kita tutup. Kita tutup lah. Kalau tidak kita tutup. Sebab apa? Kalau dia tengok pada catatan nombor ni daripada 68, sekarang ni tinggal dah 47. Dah keluar-keluar. Maknanya dia ada keluar. Jadi insya-Allah. Baik. Ada apa pertanyaan lagi? Sebelum kita mengundur diri, kita baca doa dulu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa? Ada tak? Tak ada. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah, majlis kita malam ini, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan redha dan rahmat Allah. Kita diiktiqadkan yang Allah Maha mengetahui yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya, sebabnya Allah tu mencipta manusia dan Allah mengetahui yang terpendam dalam hati kita. Allah bersifat kudrat, iradah, ilmu dan hayat, kerana Allah itu Maha mencipta segala makhluk di langit dan di bumi. Takut kita kepada Allah ialah hakul yakin, dan harus diingat kita ini hamba yang dimiliki Allah. Moga semua ilmu yang disyarahkan Ustaz malam ini menjadikan kita lebih faham, lebih beriman dan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita tangguh penjagaan kita hari ini, Ustaz. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Terima kasih pada atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih kepada semua jemaah. Terima kasih Gemanur Iman. Saya mewakili Gemanur Iman mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dari dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup dan surah Al-As, dan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma sya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah
Walikuli redai wasidatin as-syukuru lillah, walikuli ujubatin subhanallah, walikuli zambin astaghfirullah, walikuli zambin astaghfirullah, walikuli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walikuli dikin hasbiyallah, walikuli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah, walikuli ta'atin wa masyatin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada waktu dan masa yang lain, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Bersama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.